Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat video yang dimana hari Ahad ni, iaitu segmen aku pada hari Ahad adalah tempat kisah, tempat seram negeri-negeri. Okay, pada minggu ini aku akan buat kisah seram negeri kelahiran aku, iaitu negeri Johor. So aku dah research dah. Okay, kita tengok ada satu ni, dia macam lain daripada lain sikit lah. Kisah. Okay, sebelum tu aku nak beritahu yang aku akan buat cerita seram apa nama tu, setiap hari Ahad. Jam dia antara 9 ke 10 aku akan post. So korang stay tune je setiap hari Ahad. Okay, so aku dah research dan aku jumpa satu cerita ni. Cerita ni dikongsikan pada 15 Jun 2020 oleh seorang orang berbangsa Cina yang bernama Fo Sang Keng, berasal daripada Kelantan dan sekarang berhijrah ke Melaka. Saya ialah peminat setia KC dari Misteri Jam 12 Malam Seram. Walaupun suka mendengar, tetap tak berani dengar waktu malam. Kebiasaannya saya hanya dengar daripada YouTube. Saya mempunyai satu kisah misteri semasa saya masih bertugas di salah satu kilang di Johor pada 2013. Untuk gambaran kisi kilang ini mempunyai 3 blok bangunan. Blok A ialah tempat produk ataupun main office. Blok B dan blok C hanya production. Masa itu saya diberi masa dalam 2 bulan untuk masukkan program dan setting mesin yang baru beli untuk menggantikan mesin lama. Dari jam 8 AM hingga 6 PM, mesin baru itu perlu jalan production. Oleh sebab itu, saya hanya boleh menggunakan mesin baru untuk setting masuk program dari pukul 6 PM hingga 10 PM, iaitu selepas masa production. Okay, dia kata apa yang itu, dia punya production kena buat apa tah. Okay, mesin tu rosak dan dia kena setting guna mesin yang tu lah. Tak faham sebenarnya. Okay, hanya blok B dan C beroperasi hingga pukul 10 PM. Okay, hanya blok B dan blok C saja hanya beroperasi sampai lewat malam lah. Okay, pada masa itu, apa yang dalam fikiran saya ialah saya mesti pastikan mesin baru ini boleh digunakan tanpa sebarang masalah dalam 2 bulan. Setiap hari bekerja saya akan bekerja seorang diri di blok A dari 6 PM hingga 10 PM. Dari awal pagi 6 PM hinggalah 10 PM. Okay, sebelum balik, saya akan matikan lampu dan kesemua bekalan elektrik serta kunci pintu blok A. Okey, macam Mak Sarah pun dia kerja kilang juga. Tapi dia ada juga kisah seram, tapi kisah macam kena rasuk, kena bunyi dengan itu, kena dengar, buka paip air kan. Tu je lah. Dia dengan keadaan OT sampai pukul 10 lebih macam tu kan. Dia bawa balik. Lepas tu ada yang dulu dia kerja shift malam, dan ada dia nak pergi ke toilet dan dia dengar air toilet sebelah dia terbuka sendiri. So itulah. Okay, saya ulang balik. Sebelum saya balik, kena matikan lampu dan semua bekalan elektrik serta kunci blok. Pada satu malam,
saya masih sama. Seorang diri menyiapkan mesin di blok A. Oleh kerana bateri handphone dah hampir flat, saya pun biarkan headphone di office. Charge phone di office. Untuk pengaturan Casey, saya takkan dengar deringan handphone di tempat mesin baru. Semasa saya asyik bekerja, saya berasa terkejut kerana terdapat 2 orang rakan terkerja saya dari blok B berdiri di depan saya. Kebiasaannya, mereka akan datang untuk ambilkan pelekat produk yang hanya boleh dicetak di dalam office. Untuk pengaturan Casey aku tak tahu. Untuk pengaturan korang lah kot. Pekerja kena minta pelekat dari kerani semasa office hour, tetapi kadang mereka terlupa. Mereka bertanya kepada saya, awak kenapa awak tak jawab panggilan? Saya memberitahu mereka yang saya charge phone di office dan saya memang tak dengar deringan handphone. Soalan seterusnya membuatkan saya meremang gurama. Siapa perempuan yang jawab handphone awak tadi? Ya Allah guys, aku takut guys. Dah lah aku dalam bilik seseorang ni. Aku menegur mereka jangan buat lawak pada malam ya Allah, kenapa aku macam ni malam ni? Kenapa aku macam ni kan? Saya menegur mereka jangan buat lawak pada masa malam. Dan ia tak lucu. Salah satu rakan kerja saya memberitahu saya dia telah 3 kali call handphone dan saya tak jawab. Tetapi panggilan keempat ada seorang perempuan yang jawab. Inilah perbualan mereka. Okey, perempuan dia cakap, awak cari siapa? Rakan kerja A, saya cari Fu. Nak suruh dia cetakkan pelekat produk. Perempuan, Fu dia ada di sini. Awak tunggu sekejap. Saya akan pergi panggil Fu untuk jawab handphone. Rakan kerja A, saya menunggu selama beberapa minit. Tetap tak ada yang jawab. Jadi rakan A letak handphone bercadang untuk pergi ke blok A. Pergi ke blok A. Dia letak handphone tu sebab tak ada. Perempuan tu tak bagi tahu. Perempuan tu lah kan, tak tahu lah siapa. Tak bagi tahu yang dia dekat mana lah. Meremang bulu roma saya apabila saya nampak ada 3 miss call dan paling saya terkejut. Seterusnya, aku pergi panggil adik aku tadi sebab aku dah takut sangat lah. Aku tak tahu kat mana dah tadi sebab aku dengar bunyi tadi kan. Aku ada dengar bunyi macam buka pintu. So malam tu saya terus cetakkan pelekat produk dan suruh mereka tunggu saya matikan lampu. Berkala kereta dan kunci pintu blok A. Rakan kerja A nangis dan tak tahu teruskan kerja dan dibawa balik oleh abangnya. Malam tu saya terus bawa balik walaupun sebelum 10.30. Tak sanggup lagi saya nak terus tinggal di office seorang diri. Walaupun begitu, saya tetap cuba siapkan kerja saya dengan menggunakan masa dan rehat petang. Semasa itu, memang ramai pekerja blok A yang kena istirahat, kena rasuk. Hinggalah top management terpaksa panggilkan ustaz untuk datang baca. Selepas itu tak ada lagi masalah pekerja perempuan kena istirahat. Selepas itu baru saya dengar cerita yang pihak kilang membuang 3 karakter lama yang di belakang blok A dan mungkin salah kontainer itu tempat tinggal benda tu sebab dia dah kehilangan tempat tinggal, kena ganggu pekerja A di itu saja. Aku rasa dah nak baca kat aku. Dah kegegar dengan aku ni, aku dah tak tahu dan aku sangat takut nak baca dan itulah. Kita ni dia dah tak ada apa-apa dah. Dia sampai situ je. Dan itu je lah video untuk kali ni. Kalau kau suka video ni, jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa lagi dalam video. Bye.